Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sekali lagi kita dalam rancangan Kisah Seram Netizen, sebuah rancangan di mana aku menyampaikan cerita-cerita seram yang dikongsikan oleh followers aku di Facebook, dan ada juga yang telah mengirimkan cerita seram mereka melalui email. Apa pun, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang masih lagi menyokong untuk menonton video di channel YouTube aku ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk kisah seram netizen pada hari ini, sebelum tu ingin aku mengingatkan bahawa cerita-cerita seram yang aku sampaikan ini tidak dapat dipastikan kebenarannya, melainkan kepada mereka yang pernah mengalaminya sendiri. So kepada yang mendengar, anggap sahaja apa yang korang dengar ni adalah sekadar untuk hiburan. So untuk cerita seram kali ni, untuk kisah seram netizen kali ni, aku ada dua cerita yang ingin dikongsikan kepada korang semua. Satu berkenaan dengan gangguan yang dialami oleh seorang bekas pelajar UiTM semasa dia belajar di sana, dan lagi seorang adalah seorang pengguna jalan raya di sebuah jalan raya yang cukup popular dengan kisah seram jugalah. Sampaikan kisah seram, cerita seram pasal gangguan di jalan raya tu dijadikan sebagai sebuah filem. Jadi tanpa kita membuang masa, ayuh kita terus dengan kisah seram yang pertama berkenaan dengan gangguan di UiTM. Cerita ni datangnya daripada salah seorang friends dan followers aku di Facebook. Nama dia Akram. So dia katakan di sini, kejadian ini berlaku sekitar tahun 2003-2004. Waktu itu aku masih dalam program pra-ijazah undang-undang di UiTM Shah Alam. Waktu dalam program tersebut, batch aku kebanyakannya menetap di kolej kediaman yang disediakan UiTM. Untuk pelajar lelaki, ramai yang ditempatkan di kolej Perindu. Tapi kalau yang otai sikit, dapatlah menetap di kolej luar seperti Kolej Jati, yakni lokasi di mana kejadian ini berlaku. Sekitar tahun 2000 hingga 2004, aku tak ingat sangat semester berapa sebab kejadian ini sudah lama pun berlaku. Aku ditempatkan di Kolej Jati, di blok paling dekat dengan Medan Selera Seksyen 2. Tapi bilik aku bukanlah menghadap Medan Selera tersebut. Sebaliknya menghadap bahagian dalam. Dalam erti kata lain, bilik aku bertentangan blok lain di dalam kawasan kolej tersebut. Memandangkan blok-blok di Kolej Jati ini bahagiannya di dalamnya ala rumah pangsa, maka reka bentuk kebanyakan unit begini. Ada ruang tamu, sebuah tandas dan bilik-bilik atau boleh dikatakan seperti ruangan terbuka seperti dom. Unit aku ada 3 bilik. Satu bilik utama, bilik tengah dan bilik hujung. Pada waktu kejadian, bilik aku adalah di bilik tengah bersama seorang lagi rakan sebilik. Pada satu hari, aku pulang dari bermain futsal bersama rakan-rakan sekelas. Lebih kurang jam 5 atau 6 petang kalau tak silap aku. Aku terus ke bilik, tutup pintu, dan tanpa mandi, aku terus melompat ke atas katil dan baring. Rakan sebilik pada waktu tersebut tiada di bilik, mungkin keluar agaknya. Oleh kerana keletihan, aku pun tertidur terus di atas katil. Sehinggalah suatu ketika aku terbangun. Nampak gaya macam dah senja. Tapi aku tak boleh menggerakkan anggota badan dan tidak boleh bersuara. Hanya mata yang terbuka dan boleh bergerak sahaja. Maka aku pun pandang ke kiri dan ke kanan. Bilik agak gelap. Pandang atas bawah, pandang ke depan, dan aku nampak sesuatu yang tidak sepatutnya berada dalam bilik bersama-sama dengan aku. Di depan pintu, ada satu lembaga berambut panjang dan berkain putih sedang duduk mencangkung.
daripada pengamatan aku, kepalanya betul-betul di bawah tombol pintu. Tangannya terjulur ke depan, menampakkan kukunya yang panjang. Tapi mukanya aku tidak dapat lihat kerana gelap dan ditutup dengan rambut yang panjang. Ia tidak bergerak. Aku pun tidak boleh bergerak. Waktu tersebut, perkara pertama yang muncul di dalam fikiran aku adalah, macam mana aku nak keluar bilik? Dah dia pun duduk depan pintu. Situasi tersebut berlangsung untuk beberapa ketika, sehinggalah tiba-tiba seorang rakan sekelasku, nama timbangannya Dude, yang tinggal di unit sebelah, membuka pintu bilik aku. Puff! Lembaga tersebut lenyap begitu sahaja dan aku terus boleh bergerak. Aku masih memandang ke arah pintu pada waktu tersebut. Jadi secara automatik juga, aku sedang memandang ke arah Dude yang berdiri di depan pintu. Apa yang aku masih ingat, dia bertanya kepada aku, "Kau ni kenapa, Don? Mata merah je." Don tu adalah nama samaran aku. Pada waktu itu, aku tidak menceritakan apa yang berlaku kepada Dude. Pada hemat aku, apa yang berlaku hanyalah sleep paralysis dan tiada apa yang mistik pun. Keesokan harinya, sewaktu di dalam kelas, aku dan rakan-rakanku berbual kosong sebelum kuliah bermula. Salah seorang rakanku yang bernama Faiz bercerita, "Semalam, aku tak dapat nak tidur. Ada benda asyik kacau lintas depan katil aku." Untuk makluman, bilik si Faiz ni terletak di blok yang sama di Kolej Jati. Cuma, dia tinggal di tingkat atas unit bilik aku. Seorang lagi rakan bertanya kepada Faiz, "Apa yang kacau kau tu?" Faiz menjawab, "Langsui. Rambut dia panjang, kain putih, kuku pun panjang. Dia terbang kejap masuk, kejap keluar, dah macam Superman." Dah lah aku seorang je kat bilik masa tu. Bila dengar sahaja kisah dari Faiz tu, memanglah aku terus buka ceritaku. Dude pula, selepas mendengar kedua-dua kisah tersebut, terus berkata, "Aku dah agak dah. Patutlah kau nampak panik semalam," sambil tersengih. Teori aku dan Faiz pada waktu tersebut adalah, makhluk yang mengganggu kami adalah makhluk yang sama dan selang waktunya cuma beberapa jam. Cumanya, kami tidak tahu yang masing-masing diganggu pada hari atau malam yang sama dan hanya tahu ketika berkongsi cerita di kelas. Sejak dari hari itu, aku serik dan tidak lagi terus tidur selepas beriadah. Sebaliknya, aku akan pastikan aku bersihkan diri selepas aku pulang. So, itulah dia kisah daripada saudara Akram berkenaan dengan gangguan yang dikatakan olehnya adalah satu langsui, yang mengganggunya ketika dia bangun dari tidur. Tapi itulah, tak eloklah kita tidur, sebenarnya tertidur pada waktu-waktu macam tu. Dah lah, diri pun dalam keadaan yang kotor, baru lepas main futsal, lepas tu kita tidur. So ni boleh jadi pengajaran lah untuk mengelakkan daripada benda-benda tu berlaku. Aku tak cakap lah yang dia boleh jadi sebab badan kita kotor ke apa, tapi tidur waktu-waktu senja macam tu memang tak berapa nak sesuai lah. Tapi adakah betul benda tu langsui yang mengganggu saudara Akram di kolej kediamannya di UiTM Shah Alam tu? Hanya dia sahaja yang tahu jawapan sebenar-benarnya dan hanya dia yang tahu kesahihannya. Apa yang kita dengar, kita anggap sahaja sebagai hiburan semata-mata. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Akram di atas ceritanya. So, kali ini kita terus ke cerita yang kedua yang dikongsikan oleh saudari. Ini dia mengirimkan cerita je melalui komen di YouTube. Dan aku pun kata kepadanya, aku reply kat komen tu, aku cakap aku nak baca cerita ni dan dia pun bersetuju. So ini adalah kisah
gangguan yang dialami oleh dia dan keluarganya semasa melalui jalan Karak Lama. Kalau dengar nama jalan Karak Lama ni, mesti orang akan teringat lah cerita seram pasal jalan Karak Lama ni. Mesti orang teringat pasal Volkswagen kuning semua dan sebagainya. Okay, so inilah cerita yang disampaikan oleh saudari apa ni? Sekejap aku cari nama dia. Okey, nama saudari ni ialah saudari Nick Hazira. Jadi, jom kita dengarkan sama-sama kisah daripada Nick Hazira ini. Kejadian ini berlaku semasa saya dan keluarga di dalam perjalanan pulang ke KL melalui jalan Karak Lama. Awalnya, ayah saya nak lalu ikut lebuh raya, tapi memandangkan lebuh raya jam teruk, ayah saya pun pilih jalan Karak Lama untuk balik ke KL. Memandangkan kami sekeluarga bergerak pada waktu malam, ayah turunkan semua kerusi kereta di bahagian belakang dan kemudian hamparkan tilam untuk kami adik-beradik tidur. Jadi pada masa kejadian ini berlaku, kami adik-beradik memang tak tahu apa-apa. Tinggallah mak dan ayah berdua yang masih berjaga masa lalu jalan Karak Lama tu. Semasa memandu, tiba-tiba ayah perasan ada kereta di belakang. Ayah tak tahu kereta apa, tapi manakan ayah bawa perlahan, ayah pun memberi laluan kepada kereta itu untuk memotong kereta ayah. Masa tu mak pun tak perasan apa-apa. Selang beberapa minit kemudian, ayah dapati ada lagi kereta di belakang. Tapi masa ni, ayah dah start rasa pelik. Sebab kereta kat belakang tu nampak sama dengan kereta yang memotong kereta ayah tadi. Mak pun perasan kereta tu kereta sama. Ayah pun bagi laluan juga dan kereta tu memotong di sebelah. Mak sempat menjeling ke arah kereta tu dan mak nampak pemandunya pelik semacam. Pemandunya tinggi dan memakai sesuatu di kepala seperti kopiah. Tapi kopiah tu pelik. Kopiah tu nampak tinggi berbanding kopiah biasa. Mak dan ayah mula berasa tidak sedap hati. Selepas kereta itu memotong, ayah sekali lagi terkejut apabila melihat kereta yang sama muncul kembali di belakang. Tanpa memberi laluan, kereta itu memotong kereta ayah dan mak sempat melihat ke kereta tu. Mak sangat terkejut sebab mak nampak dalam kereta tu tak ada pemandu. Entah macam mana, mak tergerak hati nak tengok belakang tempat kami baring dan tidur. Masa tu, rasa nak luruh jantung mak bila mak tengok ada benda yang tinggi dan berkopiah tu ada di tengah-tengah antara kami adik-beradik. Entah bila benda tu masuk, mak pun tak tahu. Secara serta-merta, mak pun suruh ayah baca apa-apa ayat Al-Quran untuk melindungi kami sekeluarga disebabkan kejadian itu. Mujurlah, benda tu hilang selepas beberapa ketika ayah membaca ayat-ayat Al-Quran. Kami berjaya sampai ke rumah dengan selamat walaupun diganggu dengan benda misteri tu. Mak pun ceritakan pasal kejadian ni selepas kami tiba di rumah. Seram pula memikirkan benda tu boleh duduk di tengah-tengah antara kami. Mujurlah kami semua tengah tidur dan yang paling penting, kami selamat sampai di rumah. So itulah dia perkongsian daripada Nick Hazira tentang pengalaman ibu dan ayah dia, mak dan ayahnya yang nampak kereta nak memotong. Okay, kereta dah lepas ke depan, tiba-tiba kereta yang sama boleh ada kat belakang balik. Lepas tu siap nampak orang tinggi, lepas tu pakai kopiah yang tinggi semacam. Aku rasa mungkin yang dalam kereta tu pocong. Kalau berdasarkan fizikal yang diceritakan oleh mak dia tu pun aku memang rasa benda tu pocong lah. Lepas tu tiba-tiba benda tu boleh ada pula dalam kereta, baring bersama kat belakang. Hush. Scary babe, scary. Dah lah malam-malam kan, lalu kat jalan Karak Lama tu. Memang macam-macam lah kat situ. Okay, so apapun terima kasih kepada Nick Hazira di atas perkongsian yang diberikan ini. So aku ucapkan terima kasih banyak
kepada korang yang sudi mendengar sampai habis ni. Okay, dan kalau korang rasa video aku ni best, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk klik subscribe Okay, so kita jumpa lagi sekali di hari Khamis minggu hadapan, InsyaAllah, dalam cerita-cerita yang lain pula. Okay, so sesiapa yang nak berkongsi dengan aku tentang kisah seram berdasarkan pengalaman sendiri, okay, korang boleh hantar cerita korang melalui Facebook aku pun boleh. Aku ada letak link Facebook kat bawah, ataupun korang boleh hantar melalui email lah. Aku pun ada letak email address aku dekat bawah. Right, so setakat tu saja. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam rancangan Kisah Seram Netizen ni. Okay, Assalamualaikum.